Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada chapter 8, chapter 9 dan chapter 10 lah sekali kan. Sebab dia tajuk yang ringkas sikit. Okay, kita mula dengan chapter 8, data gathering. Okay, bagaimana? Bagaimana cara kita nak mengumpul data? So dekat sini kita nak plan bagaimana kita nak mengumpul data. Baik, apabila kita belajar HCI ni kan, kita nak develop satu interface. Sebelum kita nak develop, kita perlu buat research kepada masalah tersebut. Masalah ni cara penyelesaian dia macam mana? Seperti dalam chapter sebelum ni lah, ada cara kan nak menyelesaikan masalah. Salah satu cara nak menyelesaikan masalah, kita kena kumpul maklumat tersebut. Inilah maklumat dia. Maklumat dia, kita ada 5 isu yang penting lah kita kena tahu. Bila kita nak kumpul satu data, kita tahu 5 isu penting dia. Goal dia, goal apa? Sasaran kita punya akhir tadi. Apa yang kita nak tahu? Kita nak analyse apa benda. Participant, kita nak tahu siapa yang terlibat. Manusia mana yang terlibat, siapa pengguna kita, kita akan tahulah kat sini. Relationship, maksudnya hubungan dengan participant ni, dengan orang yang terlibat. Hubungan yang secara profesional, orang ni dia ada kepakaran tertentu, ataupun orang ni adalah orang yang biasa je, dia memang pengguna yang biasa. Kita akan tahulah. Triangulation, kena tengok lebih daripada satu perspektif, bukan daripada kita saja, daripada participant tadi juga, daripada developer, participant, daripada orang luar, macam-macam. Itu namanya triangulation. Dan yang kelima adalah pilot study. Kita akan cuba situasi yang sebenar dalam skala lebih kecil. Okey, bagaimana kita nak rekod data kan, kita nak ambil tadi pelbagai jenis boleh. Kita boleh rekod dengan note, audio, video, fotografi, macam-macam benda lah yang kita boleh guna. Cara yang pertama adalah interview. Bila kita cakap tentang interview, saya rasa semua orang tahu kan interview. Interview ni ada terbahagi kepada beberapa bahagian lah. Ada unstructured. Ini interview yang tidak ikut skrip. Boleh cakap apa-apa saja kan. Atau interview yang structured, dia ada scripted, kita kena ikut flow dia, questionnaire kita akan bagi. Benda ni kelemahan dia, kemungkinan rate of richness, kuranglah dapat kebagaian daripada participant. Next kita semi structured. Dia guna juga script semua, tapi boleh explore lebih dalam lagi. Dia macam unstructured sikit. Betul semi, dia boleh balance lah antara good dengan bad tadi. Dan last sekali kita ada focus group, maksudnya group-group tertentu. Contohnya user yang guna software tersebut, kanak-kanak yang guna aplikasi tersebut. So satu group saja. Jenis soalan interview kita ada 2 juga, close ended dengan open ended lah. Close question dengan open question. Kalau close, kita nak tahu benda yes or no atau close. Kalau open ended, dia tak bagi tahu. So dia kata nyatakan pendapat anda, itu adalah open question. Biasanya close question adalah lebih mudah kita nak analyse. So, kita boleh kira yes, no, ataupun kita gunakan carta kan, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nyatakan sakitan anda 1 hingga 5, berapa. So yang ni lebih mudah nak analyse lah. Dalam kesemua interview ni, elakkan perkataan panjang, soalan panjang, compounded sentence. Maksudnya soalan yang kita bagi tu nak 2-3 jawapan. So tak boleh lah, kena satu persatu lah. Elakkan perkataannya jargon ni perkataan yang asing lah, yang mungkin dia tak pernah dengar, so dia rasa pelik lah. Jangan buat leading question make assumption. Maksudnya kita andaikan pengguna ni pernah guna. Jangan buat macam tu. Why do you like? Dia tak cakap dia suka ke tak, kenapa kita cakap why, kenapa awak suka. Boleh beza Lepas tu unconscious bias. Jangan pilih yang bias lah. Contohnya gender, nak ambil perempuan saja, nak ambil lelaki saja, ataupun dia punya agama. So kita tak boleh lah main benda ni. Ini benda-benda yang perlu dielakkan masa running interview question. Ada introduction, kena ada warm up ni apa, tanya soalan yang biasa-biasa. Lepas tu baru tanya body dia, apa benda soalan yang logik lah. Dan kita ada cool off period ni time untuk cool down. Soalan-soalan mudah balik, untuk elakkan stres dan sebagainya. Last sekali kita ada closure penutup dia lah.
biasa thank you. Ada form of interview. Sebab sekarang era moden dan zaman-zaman COVID, bolehlah digital conferencing. Sekarang kita guna digital kan, Skype, Zoom dan sebagainya. Benda ni pun dikatakan salah satu interview juga lah. Biasanya gunakan interview ni, person tu, participant tu lebih relax lah sebab dia ada kat tempat dia sendiri kan, tak perlu travel, tak perlu risau nak pakai apa. Dan interview tu sensitive issue ni lebih for interview involving sensitive issue. Okay, kalau kita nak interview benda-benda sensitif, kalau dekat online ni, kita boleh jadi anonymous. Dia boleh tak nak bagi tahu nama dia, dia boleh tutup kamera kan, dengar suara je. Ni pun boleh. Kalau dekat live betul-betul kita datang face to face, mesti kenal kan, untuk tambahan dalam alat-alat prop dalam interview lah. Dia kata contohnya kita ada prototype dan senario yang kita bagi. Contoh dia bagilah senario dia, anda seorang ni, anda jadi macam ni. Ni adalah prop. Questionnaire persoalan tadi, soalan yang kita nak buat tadi. Cara nak decide dia, kita ada open dan close. Macam tadilah, close lebih senang nak analyse. Lepas tu dia administrated to large population. Kena large population. Biasanya digunakan oleh paper, email atau web. Cara kita nak sebarkan questionnaire tersebut. Sampling can be a problem when size population is unknown. Okay, sampling ni adalah beberapa orang, sekumpulan manusia yang kita ambil daripada populasi. Populasi ni ramai, contoh sekolah menengah kan, ataupun USAS ramai. Sampling ni kita ambil pelajar group ini saja. Itu sampling. Ini cara kita nak design question, impact question. Kita kena tahu versi soalan kita untuk different population. Kena tepat lah benda ni. Tahu population apa, soalan pun kena tepat. Contohnya awak nak persoalan untuk student apa semua, tapi awak interview lecturer atau interview staff, so dia tak kena. Kena betul-betul tahu dah benda ni. Strike a balance between white space and keeping questionnaire compact. Okay, dia kata strike a balance. Dia kata kalau boleh rapat-rapatkan lah dia punya questionnaire tu supaya compact. Dan janganlah guna perkataan panjang. Semuanya biasanya perlulah positif, frasa-frasa yang positif lah, jangan frasa negatif. Maksud perkataan-perkataan yang kita gunakan lah. Okay, format dia biasa checkbox banyak-banyak scale. Contoh Likert scale, semantic scale dan point. Dan last kali open response. Respon ni apa-apalah orang tu nak tulis kan. Apabila kita jalankan satu questionnaire ni questionnaire tersebut, kita akan dapat tahu manusia yang isi kan. Jadi kita kena, kalau boleh kena anonymity. Jangan sebarkan soalan tersebut pada semua orang. Dan nama-nama ni semua tersimpan lah dalam agreement. Soalan ni dibuat dengan baik lah. Sebab kalau ada orang yang tak cukup masa, kena ada short version pula. Kalau nak email, kalau email pula, kalau di post kan, jadi lebih baik awak guna stamp lah. Dah ada stamp siap dalam tu. Jadi orang yang nak respon gunakan stamp tu, dah ada envelope dan stamp tu, dia boleh hantar je. Ni zaman dulu lah, sekarang guna email je. Ataupun kita gunakan website kan, ada sedikit insentif. Ada ni lah, sagu hati lah nak diberikan. 40% respon ni adalah bagus. Manakala 20% ni boleh diterima lagi. Berdasarkan semua kan, contoh 100 awak hantar, 40% je kita dapat terima balik, 40 orang je hantar balik kat kita. Lagi 60 tak tahu, so boleh lah diterima lagi. Tapi dia bergantung kepada persoalan lah yang kita nak kaji tadi. Kalau online question, ni lah dia, no copy, no postage cost. Boleh senang nak analisis, ada database kan, kita boleh tengok Excel dia, graph dia siap-siap. Senang nak betulkan error. Ni contoh lah persoalan soalan kaji selidik secara online. Problem dia dengan online ni cuma sampling dia. Kita tak tahu sampling ni tepat tak dekat populasi tersebut. Tak tahu ada orang lain isi. Contohnya student ataupun pelajar diploma teknologi maklumat, tapi yang isi pun diploma pengajian Islam pun isi juga. So tak betul lah sampling tu. Sebab online kan tak ada siapa tahu. Individual mungkin boleh respon lebih daripada sekali, dan individual juga boleh menukar soalan. Ada yang ditukar kan, dia tak faham soalan ke, dia tukar pun pelik jugalah. Cara kita nak bagi questionnaire secara online, plan timeline, design line, program online template. Kita ambil lah template survey
survey ni kena ada expectation lah. Test a group with not the part of survey to check the question are clear. Okay, kena bagi orang lain semak dulu, contohnya lecturer ataupun orang yang berkebolehan lah untuk semak, barulah kita boleh rekrut participant. Kita kena tahulah siapa participant kita. Okay, tadi interview, questionnaire, boleh interview, questionnaire. Next kita ada observation. Observation senang lah, pemerhatian. Okay, pemerhatian ni apa? Kita tengok je. Contoh, kita tengok je kereta lalu lalang. Okay, kira berapa. Ni direct observation lah. Okay, biasanya observation direct dekat environment tertentu. Kalau indirect pula, contohnya diary, video atau fotograf yang dikumpulkan dengan interaction logging. Ni adalah indirect, yang atas ni direct. Ni contoh dia. Ni Mars rover ni, dia pergi kat Marikh, dia tengok data-data dia kumpul, kita tengok. Ni observation lah ni. Apabila kita nak observation, kena tahu 3 benda ni, siapa, tempat dia, dan benda apa, tempat dan apa yang kita nak observe tu. Contoh kat sini lah, space, actor, activity, object, app. Ni boleh tengok lah kat bawah dia, framework yang dia gunakan. Okay, apabila kita nak plan ni macam mana, observer dia kena active participant lah. Dia tak boleh senyap je kan. Pemerhati tu mesti kena tahu apa yang nak kena buat, dan kena terima lah semua benda yang ada. Kena dah sensitive topik, dia kena tahu apa yang dia nak cakapkan, culture, private space, apa benda yang dia nak observe tu, dia kena tahu benda tu. Biasanya orang dalam sesuatu bidang tersebut lah yang akan observe. Lepas tu ada data, collect data, peralatan digunakan, bila nak stop observe. Ni pun kena tahu juga. Ethnografi. Ethnografi ni adalah observation dan interview. Dia sekalikan dia jadi ethnografi. So kita kena debate, kita kena tanya orang tu bagaimana benda ni, bagaimana benda ni kan. Dia tengok, lepas tu dia interview sekali. Contoh benda ni awak tengok dalam cerita majalah 3. Okay, dia tengok satu kebudayaan dekat tempat tersebut. Okay, dia tengok majalah 3 ni, dia tengok kan, dia rakam video, wartawan tu akan tengok, tunggu. Lepas tu dia temu ramah lagi kan, dia interview lagi. Okay, itu dia panggil ethnografi lah. Orang yang temu ramah tu ethnographer. Ni benda dia. Biasalah etnografi ni kena ada orang yang di observe. Apa yang kita nak tengok tu. Informer ni mestilah berguna lah. Contoh dia tanya yang macam contoh pasal tarian. Biasanya dia akan interview tu orang yang menari tu kan. Supaya orang tu yang lebih tahu, bukan orang yang dekat tepi-tepi tu dia tanya. Data analisis ni adalah continuous berkaitan ni. Teknik yang digunakan apa benda, soalan dia perlu tepat lah. Kemungkinan dalam soalan ni dia boleh berkembang lagi, jadi lebih besar. Biasanya dia ada example dah dalam report dia. Okey, ni contoh ethnografi yang dia katakan tadi lah. Yang pergi ke Marikh tadi kan, robot tadi pergi ke Marikh ambil gambar. Ni semua ni dia tengok robot tersebut. Ni bukan robot sebab robot tadi dia tak ada orang. Yang ni dengan angkasawan. Yang ni tempat lain. So dekat sini ada angkasawan, dan dekat ni lah, dekat apa tu dia panggil, SS. So dia temu ramah angkasawan, dan sambil tu dia memerhati apa benda yang terjadi dekat kawasan tersebut. Etnografi pun ada online juga, macam tadi kat angkasawan kan, sebab semua orang tak boleh pergi angkasa lepas. Jadi itu pentingnya ada online. Okay, ni sama. Ini pun sama macam tadi, observation tadi. Combine teknik. Daripada kesemua yang kita belajar tadi, kita kena tahu cara kita nak combine kan. Okey, contoh kat sini kita nak combine apa? Kita tengoklah fokus dia. Ada etnografi, ada observe, ada questionnaire kan, ada interview. Kita tengok dulu. Bergantung kepada beberapa term dia lah. Kita tengok semua benda ni, yang mana yang sesuai. Bernilai sendirilah. Okey, tamat untuk chapter 8. Kita pergi kepada chapter 9. Okey, chapter 9 lagi ringkas. Dia tentang data analisis. Kita nak interpretasi data dan present data tersebut. Tadi kita dah dapat data, kita nak present tersebut. Goal dia apa yang kita nak buat kat sini. Kita nak data-data kita ambil tadi ni, kita nak gunakan software, kita nak buat analisis, kita nak tahu apa yang terjadi. Pertama awak kena tahu data yang kita collect tadi, kita kumpul tadi, dia ada dua bentuk, satu kuantitatif, satu kualitatif. Kalau kuantitatif number lah, berapa ramai, yes or no kan. Kalau kualitatif dia bukan number, sebab dia sukar untuk kira. Contohnya, apakah tahap kepuasan pelanggan.
benda yang sukar untuk kita sukat kan. Ini kuantitatif, dia mudah nak sukat sebab dia berdasarkan nombor, berapa berat, berapa tinggi, tu kuantitatif lah. Okey, ni boleh tengok lah kat sini beza dia. Okay, basic kuantitatif, contohnya average, mean, median, mode ni, dalam matematik ni, ni dipanggil mean, median, mode, percentage. Dan apabila awak buat benda ni, jangan mislead. Maksudnya mungkin tersilap kira dan sebagainya kan. Ni sangat penting lah bahagian ni. Dan graphical representation ni biasanya digunakan, ditranslate daripada nombor tadi. Jadikan benda ni graphical. Question tadi, open dengan close question tadi, analyze juga. Kalau open question, analyze, maksud dia baca satu-satu kan, sebab setiap orang pandangan berbeza, baca satu-satu. Tapi close question, cakap yes, no, ada skala, yang tu boleh disukat quantitatively. Maksud dia kira berapa yang cakap yes, berapa yang cakap no. Lepas tu dia buat graph. Kalau kualitatif, kita tengok critical incident, fokus dekat key dia, apa yang terjadi kat insiden tersebut. Analisis, teknik-teknik yang digunakan adalah spesifik lah, bergantung kepada case apa yang kita nak tengok tu. Kita nak identify tema kepada research tersebut. Dia nak research tentang apa, dan data yang digunakan, data apa. Contohnya deductive analysis. Dalam praktis, nak amalkan benda ni biasanya combination of inductive dan deductive. Ni awak boleh search lah Google, inductive dengan deductive ni. Ni cara kita analisis, framework yang digunakan. Kita boleh tengok sini data, focus, content, interaction, grounded theory. Ni semua jenis-jenis framework yang digunakan. Contoh dalam tadi kita gunakan semantik, semantic of conversation in fine detail. Kalau kat sini kita tengok dia sembang tentang apa, satu persatu lah kita tengok. Alexa ni cakap pasal apa, family ni cakap pasal apa. Discourse analysis, focus on dialogue. Kita kena tengok lah, kalau dialog tu kita nak kena analisis dialog apa yang dia cakap kan, maksud yang dia maksudkan tu betul tak. But language ni main peranan jugalah, kita nak analisis benda ni. Content analysis pula, kita kelaskan data-data tersebut menjadi satu team. Biasanya yang teknik ni dipanggil, daripada video dijadikan teks, kita panggil dia thematic analysis. Thematic analysis ni interaction analysis. Kita nak interact lah antara manusia dengan barang, apa yang nak dibuat dengan tim research. Boleh tengok list dia. Grounded theory ni adalah satu teori yang dia nak cuba semula sebab nak analysis empirical data. Research are encouraged to draw on theoretical background to inform analysis. Dia buat satu lagi berdasarkan teori yang lain. Kalau nak mudah faham, awak boleh Google lagi grounded theory ni jenis yang macam mana, sebab dia lebih kepada research yang dalam sikit lah. Illustration of open coding. Ni kalau open coding macam mana nak buat, dia tengok lah kat sini overview dan sebagainya. Kalau kat sini open code tadi dia akan translate lah kepada benda ni. Dan benda ni dia kata translate jadi ni. Ini pun salah satu daripada ni lah, thematic analysis, system based network. System based framework. Dekat sini socio-technical system require different analytical framework. Kalau kita benda-benda technical, dia lebih kepada framework yang lain lah dia nak cakap kat sini. Contohnya teamwork, distributed cognition of teamwork, socio-technical system theory. Kita tengok betul apa yang kita gunakan untuk analisis benda-benda ni. Antara yang simple mudah, spreadsheet macam Excel. Lepas tu yang ni SPSS atau SAS. Ini pun dia lebih advance lagi daripada Excel lah. Dia macam-macam boleh kira, dia ada probability dan semua. Lepas tu dia ada qualitative analysis. Yang ni pula tool dia berbeza sikit. Contohnya ada NVivo. Dia nak kira gambar tersebut, nak decide. Sebab dia bukannya benda yang kita boleh kira macam apa ni, kualitatif ni dia tak boleh nak kira. Jadi dia ada alat yang khas dia nak kira. Ni dia cara kita nak interpretkan benda apa yang kita dah tahu. Tengok je, ni adalah gambaran lah daripada perkiraan tadi. Ni dia contoh. So macam-macam jenis cara nak interpretkan maklumat tersebut. Dan cara kita nak present tadi lah, ada yang guna stories, ada yang guna notes, dan kita gunakan diagram tadi.
hasil daripada tool-tool tadi digunakan, dia keluarlah benda-benda ni. Ini adalah tamat untuk chapter 9. Dan last topik kita untuk hari ini adalah chapter 10. Bagaimana nak sukat data lah. Dia kata data at scale, sebenarnya dia adalah data yang sangat besar, ataupun kita panggil dia big data. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia data raya. Data raya, ini big data. Apabila data yang sangat besar kan, kita nak collect. Bagaimana kita nak collect data ni? Sebab dia ada daripada pelbagai jenis. Contoh dia, collecting personal data at Heathrow Airport. Dekat airport ni yang beli tiket berapa ramai kan. Dekat ramai-ramai ni dia boleh categorize kan, benda apa, siapa, waktu, bila dan sebagainya. Daripada data-data yang dapat ni, dia boleh buat apa? Macam-macam benda dia boleh buat. Ni namanya big data. Contohnya ada crowdsourcing data dekat sini lah. Kalau kat sini awak nampak bentuk ni, dia kata raven. Ada satu burung raven ni. Click link common raven will allow you to see how abundance of raven change during each week of the year. Purple indicate high abundance and yellow indicate low abundance. So dekat sini dia cakap burung raven ni, dia boleh nampak dekat bentuk ni. Tapi apabila ubah setiap minggu, bentuk dia berubah. Maksud dia boleh tahu dekat mana burung ni duduk. Sebab apa jadi macam ni? Inilah kita boleh kaji lagi. Gunakan big data tersebut. Contoh kat sini lah. Big data ni digunakan apa ni? Udang. Ada udang ni dia check. Dia takak gambar banyak-banyak kan. So semua yang update ni kita masuk. Ada orang takak gambar, dia kata udang dah pupus tapi ada lagi. Jadi benda ni, gambar ni orang awam yang tangkap gambar banyak-banyak. Gambar ni dia analisis sendiri. Udang ni pupus ke tak? Human data design approach to sensing data. Macam mana kita nak sense data tersebut? So ada 3 benda lah yang dia bagi contoh. Scikit, Toolkit, Scikit, Move. Untuk Move, Cube ni setup home, Smart Citizen Dashboard and Visualization. Ni macam-macam lah kita nampak dekat benda ni. Ni pun salah satu penggunaan big data juga. Dalam social network kan, network banyak digunakan hari ni. Jadi kat sini dia kata salah satunya US Senator ni kata ada vote kat sini. Vote Red Republic, biru Democrat. Jadi kat sini bila awak tengok dia punya ni, orang yang sama adalah kedua-dua orang ni. Dia ada persamaan dia. Orang yang ni. Tapi apabila sampai lagi zaman sekarang, contohnya ni bila masa tu makin bergerak, orang ni dengan ni dia punya Facebook dah berlainan. Ni tengok tentang lain, ni tengok tentang lain. So benda ni tak sama dah. Benda ni dapat daripada data Facebook lah sendiri. Ni ada problem people reaction and people tracking. Nak track orang pula kat sini. Nak track manusia. Penggunaan apa ni? Penggunaan tandas. Sebab dia nak analisis. Ni siapa nak masuk-masuk lah kan. Ada scan barcode, dia akan bagi tahulah. So data yang banyak sangat ni boleh digunakan semula. Visualizing and exploring data. Bagaimana kita nak explore data tersebut? Data yang tadi, banyak tadi, kita analisis, buat presentation oleh user. Lepas tu kena ada perception dan cognition dan interaction dan user experience. Bila kita masukkan semua ni balik tadi, boleh communicate, barulah boleh present. Inilah cara kita nak interpretkan data tersebut. Contoh ni lah Policy of Finviz. Dekat Finviz ni dia nak tengok stock market, saham lah. Kalau kat sini awak tengok mana merah mana hijau. Baru awak tahu mana naik mana turun. So dengan sekali tengok je boleh nampak. Ni pula data berdasarkan bunyi. Kalau bunyi burung macam ni, bunyi serangga macam ni. Kalau kat sini macam mana? So benda ni banyaklah digunakan dalam apa ni, sektor research. Mana kita gunalah sebab big data kan, data yang sangat besar, macam-macam kita boleh buat. Ni changes of sale. Contohnya big data dari segi sale lah, kita berjuta-juta kan. Kita boleh tahu dalam minggu ni produk apa yang paling laku, produk apa yang tak laku, sebab apa produk ni laku, siapa yang beli, umur berapa tahun, laki ke perempuan yang beli. Macam tu, itu dikira sebagai big data lah. Next ni semua dashboard lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok dekat apa ni, Power BI nama dia. Boleh search Power BI. Power BI ni aplikasi Microsoft.
dia open source, boleh guna. Dia orang yang gunakan tu dia nak translate big data tu kepada data yang boleh visualize. Kita boleh nampak macam ni lah, boleh nampak macam ni semua benda ni. Kebanyakannya boleh digunakan dengan Power BI. Cuma awak kena ada big data tersebut. Data tersebut di transfer ke situ. Actual weather data, ni cuaca. Dekat sini tunjuk angin macam mana. So kita dapat lah daripada satu tempat ni dengan sensor tempat berlainan, kita dapat pada masa yang sama. Okey, ini pula tentang bat kelawar lah. Kelawar ni terbang dekat gua ni, laluan dekat mana, ni laluan dekat mana. So jenis kelawar dia tahu laluan keluar masuk dia dekat mana berdasarkan gelombang-gelombang bunyi ni. Yang ni dapat dari mana? Big data lah. Dia rakam bunyi banyak-banyak, dia translate balik bunyi banyak jenis tu. Ni dia energi untuk satu bangunan. Ni pun sama juga. Dia ambil semua energi semua bangunan pada Malaysia atau negara-negara mana tempat ni. Apa tu dia buat research balik. Ni DeepCam face tracking software. Bila dia tengok ni, dia boleh detect muka tersebut. Contoh kat sini dia detect ini dulu pernah curi barang. Dia dah detect lah. Okey, data yang kita dapat tadi, data yang kita perolehi dan kita present, sebenarnya dia perlulah mematuhi FATE. FATE ni data ethic principle. So kita kena tahulah etika principle nak guna data ni. Fairness, mesti jujur lah, tak ada diskriminasi. Accountability, maksudnya tepat, data ni tepat, bukan data ni macam tak tepat dia punya ni. Transparency, semua orang boleh tengok tak data tersebut, ataupun data ni sulit tak boleh dikeluarkan. Explainable, maksudnya orang faham tak dengan explanation kita tentang data tadi banyak-banyak kan, kita translate balik, kita tunjukkan boleh faham ke tak, cara kita nak explain, macam mana kita nak explain. Inilah dia FATE. FATE ni lah yang akan buat keputusan oleh komputer dengan adil. Okey, so setakat ni saja. Jadi cukuplah untuk kita punya silibus tamat kepada chapter 10. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.